saya Azliza binti Zainal, nombor matrik 265867. Okey, saya daripada kumpulan 3 akan menerangkan tentang isu perkembangan ekonomi pasca COVID-19 terhadap golongan B40. Secara umumnya, penularan wabak COVID-19 telah melumpuhkan sektor ekonomi seluruh negara. Kesannya, ramai pekerja diarah mengambil cuti tanpa gaji selama beberapa bulan dan ada juga gaji yang dipotong antara 20% sehingga 50%. Ini sumber rujukan daripada My Metro. Selain itu juga, ketika Malaysia sedang memerangi penularan pandemik coronavirus COVID-19, telah mencatatkan 120 kematian setakat 13 Jun 2020. Kegawatan ekonomi kali ini adalah 3 kali ganda lebih teruk daripada itaran terdahulu. Ini susulan daripada wabak coronavirus yang melanda negara kita. Konsep B40 merupakan kumpulan isi rumah berpendapatan 40 terendah, merujuk kepada isi rumah yang berpendapatan di bawah gaji RM4,000 ke bawah. Kumpulan isi rumah B40 juga merangkumi isi rumah miskin yang berpendapatan bulanan kurang daripada pendapatan garis kemiskinan, iaitu PGK. Nilai PGK nasional adalah sebanyak RM950 sebulan. Golongan B40 adalah golongan sasaran yang wajib dibantu oleh kerajaan dalam sesebuah negara, lebih-lebih lagi akibat daripada virus pandemik COVID-19. Sebenarnya terdapat 3 pecahan golongan B40, iaitu pendapatan pertengahan rendah dengan pendapatan bulanan antara RM2,000 hingga RM4,000, merangkumi 1.68 juta isi rumah. Golongan B40 yang kedua pula berpendapatan rendah dengan pendapatan bulanan sebanyak 980 hingga RM2,000, merangkumi 1.08 juta isi rumah. Manakala pecahan ketiga merupakan kategori miskin berpendapatan di bawah 980 sebulan. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya untuk menerangkan definisi PKS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nuriza binti Azmi, nombor matrik 266195. Seterusnya saya akan sambung sesi pembentangan, iaitu terdapat 3 pecahan golongan B40, iaitu yang pertama adalah pendapatan pertengahan rendah, iaitu melibatkan pendapatan bulanan antara RM2,164 Malaysia hingga RM4,360 Malaysia. Ini adalah merangkumi 1.68 juta isi rumah. Yang kedua adalah golongan berpendapatan rendah yang melibatkan pendapatan bulanan sebanyak 980 hingga 2,160 yang melibatkan 1.08 juta isi rumah. Golongan ketiga adalah kategori golongan miskin, iaitu kategori miskin ini adalah pendapatan di bawah RM980 sebulan. Yang ini adalah melibatkan sebanyak 24,700 isi rumah lah. Dan seterusnya adalah definisi PKS, iaitu definisi ini adalah sesebuah perniagaan yang dianggap sebagai PKS jika ia memenuhi salah satu daripada 2 kriteria kelayakan, iaitu jualan tahunan atau bilangan pekerja sepenuh masa yang mana lebih rendah. Okey, dan yang kedua adalah sumbangan disalurkan terus kepada tabung COVID-19 yang dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan. Yang ketiga adalah selain itu juga semua industri layak memohon pindaan CP204 pada bulan ketiga ansuran yang jatuh dalam tahun 2020. Ini adalah dari sumber rujukan Berita Harian Online Selasa 23 Jun 2020. Seterusnya saya teruskan sesi pertanyaan pada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika binti Hamid, nombor matrik 266274. Susulan daripada pengumuman terkini oleh Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan bantuan keuangan bagi mengenai masalah COVID ini adalah amat penting bagi memastikan rakyat
tidak dibebani dengan masalah hutang dan juga kesukaran untuk membeli barangan keperluan asas. Jika perkara ini tidak dilakukan, maka ramai akan jatuh muflis termasuk perniagaan seperti PKS, iaitu perniagaan kecil sederhana ataupun SME, kerana ia akan menyebabkan mereka gulung tikar dan bakal mengakibatkan masalah yang lebih teruk kepada ekonomi dan juga masalah sosial. Kesan yang ketiga adalah perniagaan. Contohnya kesan penyebaran wabak coronavirus ini memberi kesan kepada aktiviti perniagaan usahawan seperti Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia iaitu Angkasa. Kesan yang seterusnya adalah tahap kata rakyat akibat daripada kekurangan fasiliti perubatan. Umumnya di sini, kekurangan fasiliti perubatan asas tidak mencukupi bagi menampung bilangan pesakit dan peralatan bagi menguji tahap kesihatan mereka sama ada positif COVID atau tidak. Masalah pertama ialah isu pengangguran yang meningkat. Masalah ini juga seperti kesan telah dihuraikan tadi. Cuma tambahan daripada fakta yang saya dapati, jumlah pengangguran pada bulan Mac tahun 2020 meningkat sebanyak 17% berbanding Mac tahun lalu. Sumber ini daripada dapatan artikel bernama yang disiarkan pada Khamis 14 Mei 2020. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai masalah yang wujud pada ekonomi pasca COVID-19. Masalah pertama seperti yang diterangkan dalam topik kesan tadi, iaitu isu pengangguran meningkat. Seperti yang diketahui, artikel bernama yang disiarkan pada 14 Mei 2020 menerangkan bahawa peningkatan COVID pada Mac tahun ini meningkat sebanyak 17.1% berbanding Mac tahun lepas. Masalah seterusnya adalah pendidikan tergendala. Paling dibimbangi adalah kesan PKP terhadap proses pembelajaran dan pengajaran. Upaya Malaysia untuk melaksanakan proses pembelajaran di atas talian ataupun online learning juga terbatas. Hal ini demikian kerana golongan B40 mempunyai akses internet yang rendah, tinggal di kawasan luar bandar dan juga mempunyai suasana persekitaran perumahan yang tidak kondusif. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai halangan. Kita berlakunya penyebaran berita dan juga maklumat palsu ini, maka pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia iaitu SKMM telah memandang serius terhadap sikap tidak bertanggungjawab individu atau kumpulan yang sedang menyebarkan berita palsu ini. Oleh itu, COVID-19 perlu ditangani oleh pihak syarikat perniagaan maupun sumber manusia dengan bijak supaya dapat mengurangkan impak buruk terhadap kesan ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fazilah binti Saleh, 266536. Saya teruskan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi. Yang pertama adalah dari sudut pendidikan. Penutupan sekolah kerana PKP turut memberi kekurangan kepada pembangunan pendidikan anak-anak miskin dan B40, di mana kekurangan bahan bacaan dan akses pendidikan menggunakan teknologi menyebabkan anak-anak B40 akan ketinggalan dalam kemajuan pendidikan, terutamanya kepada pelajar luar bandar seperti Sabah dan Sarawak. Yang kedua adalah berkaitan dengan perniagaan semakin merosot. Dapatan kajian daripada Jabatan Perangkaan Malaysia April 2020 mendapati sejumlah besar syarikat menghadapi cabaran dalam menjalankan perniagaan sepanjang tempoh PKP ini, iaitu 76% adalah berkaitan dengan pembayaran gaji pekerja dan 65% adalah berkaitan dengan ketiadaan pelanggan. Seterusnya, kadar harga saham menurun, di mana pihak bernama telah mendedahkan indeks utama FTSE Bursa Malaysia KLCI turun sehingga 4.64%. Seterusnya, bagi mengatasi masalah pengangguran kesan daripada isu pandemik COVID-19 ini, kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif dengan memperkenalkan pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin yang bernilai sebanyak RM250 bilion. Dan yang kedua, kepada golongan berpendapatan rendah B40, pembayaran bantuan sara hidup BFH. Dan yang ketiga, dari sudut perniagaan, layanan cukai khas kepada institusi kewangan atas pemberian moratorium, di mana penangguhan bayaran pinjaman pembiayaan kepada pelanggan telah dilaksanakan. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Nur Hasizah binti Yusof, nombor matrik 266725. Okey, sekarang saya akan menghuraikan sedikit cadangan bagi mengatasi masalah yang berlaku di Malaysia yang keempat.
Okey, yang keempat ialah saham. Setiap pelabur perlu mengetahui maklumat persekitaran dan keadaan ekonomi domestik sebelum membuat keputusan untuk melabur. Cadangan yang kelima ialah peningkatan sektor perniagaan mengikut Standard of Procedure iaitu SOP. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan bagi memastikan bisnes dapat dilindungi walaupun di waktu krisis. Cadangan yang keenam ialah Geran Khas Prihatin iaitu GKP. Geran Khas Prihatin adalah bantuan kewangan secara one-off berjumlah RM3,000 kepada pengusaha kecil dan sederhana iaitu PKS mikro yang berkelayakan. Cadangan yang ketujuh ialah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Pakej rangsangan ekonomi sebanyak RM20 bilion oleh Kerajaan Malaysia dan mengurangkan caruman KWSP bahagian pekerja daripada 11% ke 7%. Juga dilihat mampu untuk menambahkan pendapatan boleh guna bagi para pekerja. Cadangan yang ke-8 ialah infrastruktur dan servis perubatan bagi membantu tahap kesihatan. Seimbangkan kos penyelenggaraan sistem sedia ada yang menyeluruh untuk membuatkan kebanyakan rakyat di samping memberi servis penjagaan yang sesuai untuk sesetengah golongan yang memerlukan rawatan rapi. Okey, kesimpulan, penularan virus COVID-19 yang diisytihar pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO ternyata melumpuhkan sektor ekonomi. Hal ini juga telah melibatkan berlakunya kesan pengangguran, perniagaan merosot, harga saham menjunam dan sebagainya. Seterusnya, semua negara sedang bergelut dengan krisis ini dan negara yang bersedia untuk jangka masa panjang saja yang akan mampu menangani masalah ini dengan cekap. Seterusnya ialah sesetengah negara telah meletakkan kepentingan negaranya untuk menjaga ekonomi kerana mereka tahu jika mereka menangguhkan sebarang langkah yang proaktif, negara mereka tidak dapat diselamatkan. Okey, sekian, terima kasih.